الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, kita akan sambung pembicaraan kita, iaitu berkenaan dengan perbincangan dan kesimpulan akidah ataupun ilmu tauhid itu sendiri, iaitu ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Yang pertama, memastikan kesahihan i'tiqad seseorang mengenai ketuhanan. Maknanya tentang ketuhanan kita kepada Allah tidak boleh silap, mesti betul. Demikian juga dengan kerasulan, para nabi dan rasul kita mesti betul. Dan sam'iyat, iaitu perkara yang kita dengar sahaja, iaitu surga, neraka, azab kubur sebagainya, kita dengar sahaja. Untuk datangkan kita lihat dengan mata kepala tak boleh. Itu maknanya sam'iyat, surga, neraka, sirah. Semua itu adalah termasuk dalam perkara sam'iyat, dengan berasaskan dalil-dalil naqli dan aqli, berdasarkan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah, dan juga dalil-dalil akal. Yang kedua, mendedahkan pendustaan dan keraguan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang yang beriman, yang mempercayai Allah. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh ragu-ragu, tak boleh syak. Kalau kita syak saja, rosak iman kita, rosak akidah kita. Malaikat, Rasul-Rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Malaikat ni siapa? Malaikat ni makhluk Allah, dijadikan daripada nur cahaya, tidak berjantina, tidak bernafsu, sentiasa taat melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita buka Quran, ada mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, sudah silap rosak, kan? Kena betul. Yang ketiga, menetapkan keimanan dalam hati seseorang serta meyakinkan kewujudan Allah dan keesaannya. Macam saya dah beritahu, kenapa tak nampak? Sewaktu kita hidup di dunia ni, tak pernah tengok sekali pun. Memang nak bertemu Allah, nak lihat Allah, kena masuk syurga dulu, baru dapat tengok. Tapi kena tengok kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada kita, yang ada pada langit dan bumi dan alam-alam yang lain. Dan keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengiktikadkan dan berpegang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat kamalan, sifat-sifat kesempurnaan, dan maha suci Tuhan daripada sifat kekurangan.
Macam mana nak kenal? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhan. Dia kenal dirinya bersifat kelemahan, sifat berhajat, dan dia kenal Tuhan yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang keempat, membahaskan masalah keimanan yang menjadi keistimewaan yang unggul dalam akidah dan tauhid yang tidak didapati perbahasannya secara detail dalam ilmu-ilmu lain. Nah, pembahasan secara detail mesti dengan ilmu tauhid. Dalam bidang ketuhanan ini kena ilmu tauhid. Jadi dia bahas secara detail, secara fundamental. Yang kelima, mengenal pasti sejauh mana kesahihan i'tiqad dan keimanan seseorang yang mempercayai Allah. Sejauh mana kita beriman kepada Allah. Dan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran perihal orang Badui. Mereka berkata, qalu amanna qul aslamna wa lam tadkhulul iman fi qulubikum. Orang Badui dia masuk Islam, dia kata kami telah beriman. Lalu Allah Ta'ala mengutus dia, katakanlah kami telah Islam, iman belum masuk lagi. Kepercayaan, sejauh mana kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, malaikat dan rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar. Qada pelaksanaan, qadar ketentuan Allah. Semua yang terjadi ini adalah qada dan qadar Allah. Namun kita boleh berdoa, kerana Nabi menyebut la yuradul qada illa bil du'a. Qada pelaksanaan Allah itu, ketentuan Allah itu tidak tertolak melainkan dengan doa. Dan disebut lagi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu ialah senjata bagi orang. Kena banyak berdoa kepada Allah. Setiap hari berdoa kepada Allah. Apabila kita berdoa, Allah Ta'ala hampir dengan kita, memperkenankan doa kita. Cuma adalah beberapa sebab yang Allah Ta'ala tak perkenankan doa. Di antaranya makan yang halal haram, akhlak yang buruk, dan tidak menjauhi perkara syubhat. Syubhat yang ini keras, samaran, sama ada halal dan haram. Itu syubhat. Syubhat ini dia membawa kepada haram. Tanpa dalil, sama ada dalil nakli atau dalil akli. Maknanya kalau orang tanya kepada kita, Allah Ta'ala dah ada, mana dalil alam ini ataupun paling kewujudan kita ini yang dijadikan dengan begitu unik dan istimewa daripada makhluk yang lain, itu menunjukkan Allah Ta'ala kena ada dalil. Yang keenam, akidah ataupun disebut sebagai aqaidul iman, yang berasaskan kepada dalil nakli adalah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang betul disandarkan kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat baginda. Samalah macam kita tak sempat dengan mereka yang sempat dengan Nabi dan beriman dipanggil sahabat. Mereka yang tak sempat dengan Nabi tapi sempat dengan sahabat dipanggil tabi'in. Dan tak sempat dengan sahabat, sempat dengan tabi'in dipanggil tabi'in. Dan kita ni berapa kali tabi'in? Berapa kali tabi'in kita ni? Akidah seseorang yang berasaskan dalil nakli atau dalil akli adalah akidah yang sahih dan sah iman. Kena ada dalil daripada, sama ada daripada Quran, mana dalil qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu esa. Mana yang dalil nakli ada, dalil akli ada.
barulah akidah yang sahih. Dan mereka tidak termasuk dalam golongan orang yang muqallid. Muqallid orang yang ikut, ataupun dipanggil orang taklid, ikut saja. Tak tahu ikut saja. Tapi kat awal tak apa kita ikut, tapi tak bolehlah kita terikut, kita tidak belajar. Orang kata Allah Ta'ala ada lah mungkin, tak boleh terus. Kena yakin. Dengan orang cakap ada, dengan orang cakap itu makna tidak yakin. Boleh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tauhid belum wujud lagi, tidak ada. Jadi mana ilmu barulah. Masa zaman Nabi tak ada. Sekalipun tauhid menjadi dasar utama mengenal Allah dan menjadi pokok ajaran Islam. Kenapa tak ada? Kerana Nabi larang, jangan tulis selain daripada Quran. Hadis pun tak ada. Tak boleh tulis hadis. Kenapa? Telitinya Rasulullah, telitinya Nabi, supaya tidak bercampur dengan Quran. Tapi maknanya zaman Nabi tak ada tauhid. Sedangkan masa di Mekah 20 tahun tekankan berkenaan dengan tauhid, akidah, pokok dasar akidah. Cuma ulama yang buat, dia ambil daripada Quran dan hadis. Semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah mentarbiyah para sahabat sikap dan watak bertauhid. Zaman Nabi tak ada masalah lah. Tak betul Nabi terus tegur. Nabi tunjukkan akhlak atau sikap para sahabat bertauhid kepada Allah. Semuanya rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah. Dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku seorang rasul adalah hidupnya berlandaskan tauhid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, jadi panduan kepada sahabat. Macam-macam kita dengar, ada orang dia kata sahih tu, boleh kata sahih, hadis tu sahih tu. Takkan ada orang tambah ke macam mana ke, timbul syak dalam Islam tak boleh. Kalau disebut istilah dipanggil tadattu' fid din, menimbulkan keraguan di kalangan tauhid. Sama lah macam kita sakit. Kita sakit pergi jumpa doktor. Jadi boleh percaya ke? Kenapa kita doktor cakap ni 2 biji sebelum makan, 2 biji ambil sebelum makan, ataupun 2 sudu sebelum makan. Jangan kita ambil sudu je kan? Tapi kita percaya kerana dia orang yang diterangkan. Kalau orang cakap, kalau saya cakap, orang tak terapu kerana dia adalah mahir dalam bidang. Demikian juga dengan hadis ataupun Quran. Orang yang dia mahir dalam bidang dia dan dia terapu. Semangat hidup bertauhid Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, iaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Maknanya hidup bertauhid, mengesahkan Allah. Kita perlu juga hidup kita mengesahkan Allah. Apa saja perbuatan kita menunjukkan kita ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya waktu sembahyang saja. Ada lagi waktu sembahyang macam-macam dia datang. Takbir saja macam-macam datang. Maksudnya daripada sembahyang roh sembahyang kita bawa keluar sembahyang. Dan di antara surah berkenaan surah Rum. Dan benda ini tak berlaku zaman Nabi. Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Fi adnal ard wa hum min ba'di walabihim sayughlabun. Rum kalah. Dan selepas itu Rum akan menang kembali
dan pada ketika itu orang mukmin bergembira. Tapi benda ini berlaku selepas hari. Itu maknanya mukjizat Quran dan kebenaran Al-Quran terselah. Dengan tertakluknya Parsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama di negeri Parsi, Yunani dan lain-lain diterjemahkan dan dikaji isi kandungannya dengan teliti. Kita pula janganlah ada juga orang ini tak Islamik ni, belajar bahasa Inggeris tidak Islamik. Sedangkan Nabi tak larang pun. Nabi larang pun ilmu sihir. Belajarlah ilmu apa-apa selagi tidak membawa kita kufur kepada Allah, silakan. Ada juga setengah orang dia kata ini Islamik, ini tak Islamik. Tak boleh belajar selagi benda ini tidak membawa kepada kekufuran dan maksiat kepada Allah. Demikian juga dengan falsafah. Falsafah daripada Yunan. Kita ambil ilmu yang kita ambil, kita sesuaikan dengan Islam. Buku-buku dari pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Parsi, Iran lah sekarang ini, Yunani, Greece dan lain-lainnya, merasakan daya fikir umat Islam di masa itu sehingga menjadi pemikir baru dan melahirkan idea-idea yang baru yang tidak semuanya bersifat positif. Demikianlah Nabi. Demikian perang Khandaq, perang Ahzab. Nabi tak kata bila Salman Al-Farisi mencadangkan supaya digalinya parit. Nabi tak kata ini bukan daripada Islam ni, tak boleh ikut. Tapi Nabi tengok, Nabi terima. Dan menyebabkan, maknanya itu disebut sebagai hikmah. Al-hikmatu dhallatul mu'min aina wajada akhazah. Hikmah itu sesuatu yang hilang pada orang mukmin, di mana kamu dapat ambil. Hikmah, kebijaksanaan. Orang putih panggil wisdom, kebijaksanaan. Dan itulah kalau kita belajar, itu falsafah. Falsafah diambil daripada dua perkataan ini, filosofia. Filosofia itu falsafah. Ataupun bahasa Arab, muhibbul hikmah, cintakan kebijaksanaan. Orang putih, loving wisdom, sayang kepada itu. Tak masalah. Ada idea-idea untuk Islam. Dan kita ambil yang positif, yang negatif kita tolak. Malah terdapat juga pemikiran baru, itu menyesatkan akidah. Jika pemikiran itu boleh menyesatkan akidah, kena tolak. Maknanya kita nak guna akal boleh, tapi Al-Quran beri panduan untuk kita guna akal secara yang betul. Tapi akal semata-matanya tidak, kerana kemampuan akal yang diberi oleh Allah adalah terbatas. Intelektual Muslim dan ulama Islam mengkaji pemikiran baru itu dengan berasaskan wahyu ilahi. Tak boleh tinggal wahyu ilahi daripada Al-Quran untuk memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru dan apa yang berlaku. Negara kita juga dilanda dengan pemikiran konon, dan Syiah ini dia tak cari orang kampung, dia tak cari, dia cari orang yang bijak pandai. Orang cari pesarah universiti, golongan profesional, itu yang dia cari. Dia datang kadang-kadang kita kena kasih kepada sahabat masa betul, tapi dia bawa dan dia fokus kepada Ali, dan ada dia mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu salah. Dia cari itu Syiah. Tapi kita Islam tak kira siapa yang nak belajar. Macam kita datang Masjid Kausar, tengok pendidikan apa, tak ada kan.
buka kepada semua lagi. Sama juga di sekolah, tak boleh kita nak mengajar yang ni budak pandai aja. Jadi yang tak pandai kita halau balik, tak boleh. Ramai lah kalau nak ambil yang pandai saja. Tapi ini yang syiar. Dan ramai juga pengikut kita, pengikut perangkat di Malaysia yang kaya. Itulah, kita kena belajar akidah, ilmu akidah ini supaya benteng kita tahu. Jangan kita tengok seorang itu dia pakai serban kejubahnya lah, serbannya tebal, itu aja kita tengok. Tetapi pokok dasar kita tidak tengok. Pemikiran kesahihan dari segi pemikiran baru tadi, dari segi akidah dan tauhid, kena ambil kira. Kena ambil kira. Dan dulu maknanya akam Afrika awalnya banyak dia ikut. Kenapa ikut? Senang Ustaz. Kenapa senang? Satu kali dia kahwin 4. Itu aja tengok. Tapi di mana silap pegangan dia, aurat Muhammadiyah. Daripada Bani Tabi'in, dari Imam Mahdi apa semua itu silap. Dan juga dari segi ekonomi dia salah. Kerana ekonomi kita kerja, kita ambil 1/10 saja. Dia 90% kita bagi tak boleh. Tauhid sebagai intisari ajaran Islam telah menjadi perbahasan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam, dan menjadi suatu ilmu yang membahaskan keimanan dan iktikad. Tauhid yang pastinya, lari daripada tauhid habis. Bila akidah rosak, segala ibadah yang banyak ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan saya sebut ini di antaranya Barsisah, satu ulama abid yang besar di zaman Nabi Allah Musa AS. Dan dia ni hebat dari segi ibadahnya, sehingga anak muridnya tak mampu mengikut ibadah hebat. Dan Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Dia boleh kereta angin, setengah riwayat nak pergi ke mana, hebat, tak payah naik kenderaan. Tapi Azazil minta kepada Allah nak uji. Bila datang dalam rupa seorang pemuda untuk duduk beribadah dengan dia, dia bagi tahu awal lagi. Boleh tak Tuan Guru, saya nak beribadah dengan Tuan Guru? Dia bagi tahu boleh, tapi semua anak murid aku tak mampu mengikut cara ibadah aku. Sudah ada perasaan takabur, sombong. Dia tak apalah, dia kata nak ikut juga. Dia berikan. Tapi bila ikut, masa tidur dia tak tidur, masa pergi beli air dia tak minum, masa makan dia tak makan, kerana dia iblis, Azazil. Akhirnya tanyalah apa sebabnya yang kau hebat ni ibadah. Biasa tak ada orang boleh challenge aku ibadah. Dia kata apa? Itulah sebab dia kata Tuan Guru ni tidak ada kemanisan iman. Pandai iblis. Kemanisan iman tak ada. Kenapa tak ada? Pasal tak pernah buat maksiat. Kita kemanisan iman, banyak buat ibadah. Oh, ada kemanisan iman. Ini terbalik, tak buat maksiat, tak ada kemanisan iman. Maknanya dia kata kamu kena buat juga sikit maksiat. Dia kata aku nak buat maksiat apa ya? Aku tak pandai ya, tak pandai. Tapi dia kata pilih bunuh orang. Berat tak boleh. Berzina, tak boleh berat. Minum arak, okey sikit. Tapi rupanya apa dia minum arak, dia berzina dan dia bunuh. Dan apabila dijatuhkan hukuman, ditangkap, iblis datang sekali lagi. Aku nak saya lepaskan dulu, nak juga. Tapi saya minta satu, dia sujud pada saya. Macam mana nak sujud? Tangan terus terikat, tundukkan kepala sahaja. Dan bila bersisa tundukkan kepala, waktu itulah ajal mautnya sampai, ditarik nyamuk,
mati dalam keadaan kafir. Bagaimana dengan ibadahnya? Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dia penghuni neraka selama-lamanya. Itu penting nak jaga akidah. Tak boleh lagi. Macam mana pun tengok akidah. Ada juga kawan kita yang kata, macam hal haram. Alah Ustaz, tak apa dah sikit-sikit kan. Nanti sampai masa kita taubatlah. Dia boleh cakap macam tu. Sampai masa ni kita taubatlah kan. Yang ni dia lambat lagi rasa kena mati. Ada pada. Seseorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil naqli dan dalil aqli. Mesti ada. Paling kurang apa dia? Qul huwallahu ahad. Allah kata kalau Allah itu esa. Surah Al-Ikhlas. Dan dalilnya alam ni, dalilnya di kita ataupun dalil mata kita ni begitu ini mustahil terjadi dengan sendiri. Itu paling kurang. Dan mereka diakui sebagai seorang Muslim yang beriman. Seorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil akli yang ijmali secara ringkas, iaitu wujudnya makhluk-makhluk di alam dunia ini membuktikan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kalah. Tidak secara detail boleh. Setiap makhluk yang wujud di alam ini tidak akan wujud dengan sendirinya tanpa penciptanya. Itu dia kupas sikit. Nak kata ada kereta jadi dengan sendiri tak boleh. Macam orang dulu-dulu dah kata dia pernah tengok kereta, ingat kau makan rumput kan, binatang apa ini kan. Tak ada. Tapi sekarang ni tak ada, semua kenal kan, budak pun kenal. Kadang-kadang dia lebih tahu. Dan adalah mustahil pada akal fikiran manusia secara logik, secara realitinya, secara mantiknya, perkara itu boleh berlaku. Tak ada yang pencipta, jadi dengan sendiri. Setiap orang yang mukallaf ni orang diberi tanggungjawab. Yang saya sebutkan bagi akhir apa nama pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita lahir ini taklif mas'uliyah. Taklif, aku dah bagi kamu buat ni supaya hamba aku. Mas'uliyah, kamu akan dipersoalkan di hadapan aku di akhirat. Dan orang sedemikian dipanggil mukallaf. Orang mukallaf ini maknanya dia ini tidak buta dan tidak pekak sekaligus. Dipanggil mukallaf. Dan juga dia sampai seruan agama mukallaf. Lainlah kalau di suatu tempat tak ada orang, dia antara dia aja hidup di pulau ni, maknanya dia tak termasuk mukallaf dan disebut sebagai ahli fitrah. Ahli fitrah ini dikira sebagai ahli fitrah daripada seorang rasul kepada seorang rasul sebelum dibangkitkan seorang dikira ahli fitrah. Demikian juga mereka yang berada tidak terima sebarang perkembangan dia je, masyarakat dia je, seluruh dakwah pun tak sampai, juga dikira sebagai ahli fitrah. Setiap orang yang mukallaf wajib menerima satu hakikat fitriyah semula jadinya bahawa langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada di kedua-duanya langit dan bumi itu dan diri manusia itu sendiri yang telah wujud di alam ini membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya, dan wajib beriman kewujudan Allah dan keesaannya tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Demikian juga dengan para rasul, kita tak boleh kata kita nak ambil rasul ni saja, rasul lain tidak, rasul tak boleh. Semua rasul yang disebut itu kita terima. Nabi setelah rasul 20 orang, Nabi banyak 104 orang. Yang kita kena tahu 25 orang itu kena tahu. Kalau kita nafikan
salah seorang daripada mereka ni bukan rasa boleh rosak iman kita, rosak akidah kita. Boleh? Tak ada persoalan. Tak ada persoalan. Tak ada, kita pergi lagi pada pasal yang ketiga, bab yang ketiga, kepentingan akidah dalam Islam. Kenapa sibuk? Kerana zaman kenapa masa Nabi 10 tahun di Mekah dan 10 tahun berikutnya di Madinah, Nabi tanam dasar akidah. Pentingnya akidah, kerana saya beritahu tadi, rosaknya akidah, semua amalan ditolak oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia tak solat, dia tak puasa, tapi dia tak nafikan itu wajib, maka itu hanya dikira pasif. Kalau dia mati masih ada iman dalam hati dia, dibakar dalam api neraka. Bila dosanya habis, akan dimasukkan kembali ke surga. Tapi kalau rasa iman, ibadah yang banyak pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting jaga akidah. Kepentingan akidah dalam Islam. Dalam Islam, iman yang berlandaskan akidah adalah menjadi asas sesuatu amalan. Asas suatu amalan adalah dasarnya, iaitu akidah. Di mana amalan-amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Satu, orang Islam, lepas itu beriman, lepas itu muhsin. Lepas itu muhsin apa? Kita katakan dasar ihsan. Nak ambil muhsin itu ataupun ihsan itu tak boleh, daripada tahap ni, satu-satu. Macam kita nak, kenapa kita letak santan? Bukan kita nak santan itu, tak. Tapi mana mungkin santan itu dapat tanpa ambil daripada kelapa? Tak mungkin. Dan kelapa itu perlu diparut dan diperah, jadinya santan. Santan juga kita tak ada gunanya. Yang kita nak adalah lemak. Lemak pada santan itu sahaja. Itulah kata tasawuf. Dikaitkan lemak pada santan. Tapi boleh kita nak lemak saja, santan tak mahu, tak boleh. Boleh. Demikian juga dengan agama kita. Di mana amalan-amalan salat tidak diterima oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman berlandaskan akidah yang betul. Justru itu mereka yang tidak beriman dengan Allah dan tidak mengharap pahala darinya dan tidak takut siksanya dan beramal bukan kerana menuntut keredaan Allah dan tidak pula mengambil kira, tidak menghiraukan adakah amalan mereka itu sah atau batal dan adakah perbuatan mereka halal atau haram, tak mikir. Maka mereka yang bersikap demikian tidak berhak menerima pahala daripada Allah. Ini ada juga seorang nak pergi umrah, nak pergi haji. Macam kawan saya tak kira kita nak pergi umrah tapi tidur, kejutkan semaya subuh tidur dulu. Tapi bila pergi Mekah menangis dah. Tapi ada juga, bila pergi ni maknanya satu kali solat sudah kawas dah. Apa yang kawannya? Ya, maknanya sekali sembahyang 70 kali ganda, 70,000 kali ganda dia kata. Kau sudah. Yang dulu-dulu aku tak sembahyang, kau sudah. Tapi yang nilainya Allah Ta'ala berdasarkan apa? Iman dan akidah kita. Dia. Macam orang kata kerjaan pun sama lah, kerja swasta pun gajinya yang ditawarkan 2,500. Tapi bila kita kerja, dia pun tengok tak boleh gaji 500, mungkin 500 saja. Kenapa tak menepati kriteria yang dikehendaki? Sama juga. Yang Allah Ta'ala yang nilai. Tapi kita dari segi hamba ni, kita ni hamba. Kalau kira hamba layak ke kita? Aku buat ni dapat ni semua. Kita ni hamba, bukan kita ni tuan. Dan bukan kita ni orang makan gaji, tidak. Kita ni hamba Allah.
Bila hamba Allah serah pada Allah. Yang penting kau buat betul-betul macam Allah nak, macam Nabi suruh, macam Quran suruh, macam hadis suruh. Itu serah 100% pada Allah. Barulah betul kan? Ini dikira semayang itu kali ganda dah selesai. Kau sudah kan? Dia dah solat dulu. Mana boleh? Tenang je. Bawa kalkulator lagi tu. Sudah. Ada mereka yang bersikap sedemikian, mana nak buat, ini tahu. Kita nak buat sesuatu, ini halal ke? Haram ke? Ambil tahu. Tak boleh main kira pakai redah saja tahu. Redah saja kan? Halal tak tahu, tak boleh. Kita tak ambil tahu halal dan haram. Kenapa benda yang haram? Kenapa Allah Ta'ala jadikan neraka? Dia tak cari benda lain. Dia cari yang haram, yang Tuhan marah dia cari. Dan Nabi sebut kullu lahmin nabata min ta'amil haram fannar awla. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, suapan yang haram, neraka lah. Neraka lah yang kebakar daging tersebut. Ini ialah kerana mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang ini disebut sebagai orang kafir. Samalah yang kita sebut non-Muslim kan, kalau kita marah dia kan sama, tapi istilahnya sama. Dan tidak menghendaki balasan pahala daripada Tuhan mereka. Dan juga amalan yang dikerjakan oleh mereka tidak mencari keredaan Allah yang menjadikan mereka. Kerana ambil selain daripada Allah untuk dijadikan ibadah, tempat ibadah. Kalau tanya, semua mengaku wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Jika tanya yang orang tak beriman ini, orang kafir ini, maknanya mereka semua, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Tuhan Allah. Tahu Tuhan Allah. Tapi macam mana dengan ibadah, dengan sembahan mereka selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah kafir adalah disiksa disebabkan kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka disiksa disebabkan kekufuran, kesesatan mereka kepada Allah. Kafir ni kafar menyeliputi orang ini. Sebagaimana kalau yukaffirul lailan nahar, malam ini menyeliputi siang tak ada. Demikianlah dia kata kafir kerana iman dia tidak ada, menutup iman dia daripada berpegang kepada, bertauhid kepada Allah. Itu maknanya kafir. Kerana tidak menyediki agama Allah, agama Islam, dan tidak mahu mendengar wahyu ilahi yang disampaikan oleh para rasul. Demikian juga pakcik Nabi Abu Talib, dia tahu Nabi betul. Nabi adalah seorang Nabi kita adalah Nabi yang membawa ajaran yang betul. Tetapi kenapa tidak beriman? Kerana jatuh standard dia, kerana dia adalah bangsawan Quraisy. Itu saja. Dia tahu, semua dia tahu. Tapi sehingga kan Nabi nak suruh dia berterima Islam, terima dia sebagai Nabi. Dan Abu Jahal datang, kamu nak terima, aku dah dicakap kan, kamu tak malu kah? Lalu beberapa kali Nabi kata, dia boleh jelas. Dia kata, aku akan mati di atas agama Abdul Muttalib. Dia mati dalam keadaan sedemikian. Terutama apabila mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat Allah, mereka memperolokkannya dan mempersendakannya. Mana penyair-penyair Arab dah tahu sudah
mengalahkan syair-syair qasidah-qasidah mereka. Sedangkan Muhammad ini terkenal sebagai ummi, orang yang tak tahu membaca, buta huruf. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan Muhammad itu sebagai ummi, buta huruf. Tetapi yang didatangkannya adalah mencabar. Bukan saja itu, sampai sekarang lagi. Sampai sekarang Allah Ta'ala masih buka cabaran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakanlah, wahai Muhammad, sekiranya mereka ragu-ragu tentang apa yang kami berikan kepada hamba kami yang di Quran, katakan satu surah saja. Panggillah ciri pandai mereka selain Allah, jika mereka termasuk orang yang sampai sekarang. Kalau dulu tak ada komputer, sekarang ada komputer, buat kalau boleh. Tapi Allah Ta'ala dah nyatakan tak boleh. Walaupun satu surah yang pendek, tak boleh. Oleh itu, amalan mereka ditolak dan tidak diterima oleh Allah, dan mereka disiksa di atas kekufuran mereka. Jadi Allah Ta'ala zalim, tidak zalim. Itu juga sudah nak beriman, nak beramal soleh, ini balasannya. Nak umur, ini balasannya. Ikrar kepada Allah dan Rasul, ini balasannya. Tapi kita pilih jalan itu, di akhirat nanti terimalah padanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Suratul Furqan ayat 23. Maksudnya, dan kami yakni Allah tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amalan yang mereka pandang baik. Kerana ada baik bagi dia semua selain Allah itu baik. Lalu kami jadikan dia terbuang sebagai bentuk ketebakan. Isi Allah kemudian. Dan ini orang yang bukan Islam pun dia kata, maknanya orang yang banyak menerima dia kata panjang. Allah Ta'ala bagi ini. Kenapa? Allah Ta'ala Jinil Ar-Rahman, Maha Penyayang. Tapi di akhirat Ar-Rahim, Maha Penyayang kepada mereka yang tertentu sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan tegas menyatakan apa juga amal yang baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir, di dunia dahulu akan terbuang saja, tidak ada nilai di sisi Allah pada hari kiamat kelak, dan tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka disebabkan kekufuran mereka. Kenapa? Pokok pakarnya akidah. Akidah dia tak betul. Apa yang kebaikan juga ditolak. Demikian juga orang yang beriman, kalau menjadi kufur, rasa akidahnya ditolak sebegitu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan? Ada? Jawab saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, apa yang kita dengar ini, mudah-mudahan rasa sayang kita kepada agama kita Islam, dan terus kita mencari bekalan kita untuk kita mengenal Allah, dan supaya kita tidak tergelincir daripada landasan iman dan landasan akidah. Baiklah, kita berdoa, mudah-mudahan kita dikekalkan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaik wa maghfiratik wal ghanimati min kulli birrin wal fawz bil jannah wal najati min nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zidna ilma. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma habib ilayna al-iman wa karrih ilayna al-fusuq wal 'asiyat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas kesediaan mendengar. Mohon maaf di atas segala kesilapan. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan diri saya. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.